Baik, fokus negeri di bawah bayu, Karnival Kembara Riuh Keluarga Malaysia mendapat reaksi positif pengusaha seni kreatif. Butiranya langsung bersama Muhammad Syahrizam Awang di Kota Kinabalu. Syah, silakan. Baik Atikah. Karnival Kembara Riuh Keluarga Malaysia yang julung kali diadakan di Sabah disambut baik pengusaha seni kreatif di negeri ini. Ketika ditemui di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu, rata-rata pengusaha seni kreatif menyifatkan penganjuran karnival berkenaan antara ruang terbaik mempromosikan produk masing-masing kepada orang ramai. Saya join program ni sebab saya ingin memperkenalkan satu produk saya iaitu batik lampu. Di mana kita tahu batik ni adalah kepada baju. So hari ini saya join ni tempat sebab saya mau memperkenalkan salah satu produk baru saya adalah batik lampu. Harapan saya dalam event selama 3 hari ini ramai oranglah untuk macam mengunjungi ataupun datang membelilah dengan produk-produk buatan tempatan lah begitu. Harapan saya ramailah orang yang datang support kami di sini sebab ada beraneka jualan. Saya difahamkan beraneka jualan yang ada di sini. Salah satu produk saya lah manik, gubahan manik dari kudat. Karnival bertujuan merancangkan semula industri kreatif yang terjejas teruk akibat pandemik selain platform menjana semula pendapatan penggiat seni. Usaha merancangkan kembali industri kreatif terus dipergiat Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KEKOM melalui penganjuran Karnival Kembara Riuh Keluarga Malaysia yang menjejakkan kaki di Sabah bermula esok hingga Ahad ini. Ketika ini persiapan akhir giat dilaksana di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah Kota Kinabalu. Perinciannya kita terus bersama wartawan Mazrona Kalinggalan di lokasi. Mazrona, silakan. Ya, Ijam, selepas Johor, kini giliran Sabah pula menjadi tuan rumah kepada Kembara Riuh Keluarga Malaysia yang berlangsung dan dijangka dihadiri oleh 10,000 pengunjung. Persiapan akhir ketika ini masih lagi dijalankan sejak pagi tadi sebenarnya. Agensi-agensi terlibat antaranya Jabatan Penerangan, RTM, Finas dan juga MDEC telah pun berada di sini untuk membuat persiapan mereka melibatkan pemasangan booth dan juga pemasangan teknikal masing-masing. Pelbagai pengisian menarik disediakan sepanjang Karnival Kembara Riuh Jelajah Malaysia kali ini, antaranya pertunjukan seni, bengkel kreatif, persembahan kebudayaan, jualan makanan dan juga minuman serta konsert mini yang akan diadakan 2 hari berturut-turut bermula malam esok. Dan saya kira pengisian ini amat bertepatan sekali dengan objektif penganjuran yang bertujuan untuk membangunkan ekosistem kreatif tempatan dengan menghubungkan jenama serta usahawan kreatif, pencipta dengan artis dengan penduduk tempatan ataupun masyarakat setempat. Kembara Riuh ini juga merupakan platform bagi menyampaikan maklumat dan informasi mengenai ekonomi digital negara selain menggerakkan para penggiat seni untuk beralih dari hobi menjadi kegiatan bersifat industri yang boleh menjana pendapatan dan sudah tentu yang paling utama akan memberi manfaat meluas kepada penggiat seni yang telah pun lama terjejas akibat penularan pandemik COVID-19 khususnya di Sabah ini. Dan untuk makluman anda, Majlis Perasmian Kembara Riuh akan diadakan malam esok disempurnakan oleh Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor dan akan diserikan dengan kehadiran Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa. Dan selepas itu akan dimeriahkan dengan konsert riuh yang akan dipersembahkan oleh artis tempatan seperti Datuk Jamal Abdillah, DJ Dev, X-Trench, kita ada Alena Murang, Velvet Aduk, Atmosfera dan juga Syamil. Selain penglibatan KEKOM, karnival ini turut mendapat kerjasama daripada Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK khusus dalam mempromosi program ini kepada penduduk setempat. Dan platform ini diharap dapat merancangkan kembali industri kreatif kerana di dalam karnival ini terdapat pelbagai peluang yang disediakan untuk penggiat seni di Sabah mengetengahkan bakat masing-masing. Jadi buat anda warga Sabah, apalagi jangan lupa untuk datang ke SICC ini bermula esok sehingga Ahad ini di SICC Kota Kinabalu. Baik Ijam, saya kira itu saja perkembangan yang dapat kami bawakan langsung dari SICC ini. Kembali ke studio. Silakan Ijam.
Terima kasih Mazrona langsung dari SICC. Ibu bapa yang berhasrat untuk memberi vaksinasi kepada kanak-kanak yang baru mencapai usia 5 tahun dinasihatkan mendaftar dan membuat tempahan janji temu melalui aplikasi MySejahtera. Bermula 1 Jun 2022 hingga 31 Januari 2023, PIC Kids hanya akan menawarkan vaksin COVID-19 kepada kanak-kanak yang berusia 5 tahun pada atau selepas 31 Mei 2022 melalui klinik kesihatan atau klinik swasta yang masih beroperasi sebagai pusat pemberian vaksin. Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Rosnani Mudin menerusi kenyataannya memaklumkan ibu bapa juga boleh membuat janji temu secara terus di klinik kesihatan berdekatan. Pendaftaran atau janji temu boleh dibuat bermula semalam hingga 31 Januari 2023. Sejak pelaksanaan PIC Kids di Sabah pada 3 Februari lalu, seramai 132,225 atau 32.1%, kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin COVID-19. Manakala seramai 76,192 atau 18.5% daripada golongan sama telah melengkapkan 2 dos vaksin. Orang ramai diminta tidak melakukan pembakaran terbuka khususnya ketika tempoh fasa monsun barat daya bermula pertengahan Mei ini hingga September depan. Ini kerana dalam tempoh monsun barat daya akan menyebabkan kurang taburan hujan di Sabah. Punca kebakaran terbuka ni biasanya aktiviti pertanian ataupun aktiviti pembersihan dan juga ada punca diakibatkan oleh aktiviti perkemahan, perkelahan atau perburuan yang mereka biarkan saja buat api tetapi tinggalkan dan berlakunya pembakaran terbuka. Daripada Jabatan Bomba kita berharap tidak melakukan pembakaran terbuka. Timbalan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah, Farhan Sufian berkata demikian kepada RTM di pejabatnya di Kota Kinabalu. Berdasarkan rekod JBPM Sabah, sebanyak 500 kes kebakaran terbuka dicatatkan pada Mei 2019 hingga tahun ini. Bulan Mei 2019 merekodkan jumlah kes kebakaran terbuka tertinggi iaitu 335 kes, Mei 2020 93 kes dan Mei 2021 36 kes. Secara keseluruhan, sebanyak 6,176 kes kebakaran terbuka dilaporkan dari 2019 sehingga kini di Sabah. Penganjuran acara sukan oleh syarikat swasta di negeri ini dilihat mampu mencungkil lebih ramai atlet dan bakat baharu pada masa hadapan. Pembantu Menteri Belia dan Sukan Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata, penganjuran sukan melibatkan syarikat swasta dapat membantu kerajaan memajukan dan meningkatkan mutu serta kualiti sukan di negara ini. Menurut Andi, kerajaan akan sentiasa memberi sokongan sekiranya terdapat pihak swasta yang mahu menganjurkan sesuatu pertandingan sukan di negeri ini. Penganjuran sebegini saya fikir amat baiklah daripada syarikat swasta dan ini menunjukkan bahawa sukan badminton ini kita perlukan sokongan yang menyeluruh, bukan hanya daripada pihak kerajaan daripada melalui kementerian tetapi juga kita juga menggalakkanlah usaha daripada pihak-pihak atau syarikat swasta untuk menganjurkan. Beliau ditemui pemberita selepas menyampaikan hadiah pemenang kejohanan badminton anjuran kumpulan usahawan Borneo di Tawau. Seramai 500 pemain daripada 250 pasukan seluruh Sabah menyertai kejohanan ini. Acara berpasukan dimenangi pasukan Kepayan Bravo dari Kota Kinabalu, manakala tempat kedua dan ketiga dari Tawau iaitu White Dragon dan Atur Maju. Baik, sekian perkembangan dari Sabah untuk petang ini. Ayuh bersama memeriahkan Kembara Riuh Keluarga Malaysia di SICC Kota Kinabalu 3 hingga 5 Jun ini. Dengan itu, kembali bersama Atikah di Angkasa Puri. Atikah, silakan.